KPM. RM10, RM10, RM10. Ini tudung fashion terbaru pada tahun 2022 punya. Marilah. Dekat luar ini harga RM50. Tapi hari ini diskaun RM10. Marilah sini. Zali, Susana, marilah sini. Akmal, Bos. apa yang RM10 tadi? Tak ada apa-apa, bos. Tak ada, bos. Saya sebenarnya ni jual tudung, nak buat ekstra duit sikit. Biasalah, bini saya nak bersalin. Akmal, berniaga boleh tapi bukan di pejabat. Ini dah melanggar integriti. Alamak, maksudnya saya kena tindakan tata tertib ke, bos? Okey, kita bincang dalam bilik saya nanti ya. Alah, okeylah. Bos, murah je ni, bos. Okeylah, saya jual RM2 je, bos. Bolehlah. Assalamualaikum, salam sejahtera, what's up everybody? Anda sedang menyaksikan Slot Menengah Atas bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, saya pasti anda semua dah kenal dah siapa bos saya kan? Tapi sebelum tu, hari ini dalam Slot Menengah Atas kita akan belajar bagi mata pelajaran pendidikan moral. Sebelum saya nak memperkenalkan guru kita, saya terlebih dahulu nak memperkenalkan jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Zaimi kita. Assalamualaikum, apa khabar? Terima kasih Cikgu Zaimi. Okey, baiklah. Inilah dia bos saya. Bos, Assalamualaikum Cikgu Jilawati kita. Waalaikumsalam. Macam mana tu bos? Kita tadi meeting dalam bilik tadi, okey semua Okey, nanti saya akan terangkan lebih lanjut lagi. Baik, Cikgu. Sebelum kita nak belajar apa bab di dalam mata pelajaran pendidikan moral, dengan kata Cikgu nak memperkenalkan anak-anak murid kita. Siapakah mereka, Cikgu? Silakan. Okey, terima kasih hos bersama saya hari ini, hos Akmal. Okey, saya pun kenalkan terlebih dahulu anak murid saya. Yang pertama, saya ada Tanushri. Hai Tanushri. Mana dia? Hai. Okey, seterusnya Cikgu. Siapa tu? Yang kedua, saya ada si cantik manis, Perjit. Hai Perjit. Hello, Perjit. Macam familiar lah Perjit ni. Okay, yang ketiga, saya ada seorang lagi si cantik manis. Hai Tivia. Hai Tivia. Halo. Okay, yang akhir sekali Akmal, saya ada Catherine. Hai Catherine. Okey. Baik, inilah dia anak-anak murid cikgu yang akan bersama dengan kita bagi kita nak belajar mata pelajaran pendidikan moral. Baik, sebenarnya cikgu, apa sebenarnya kaitan gimmick yang kita lakukan pada awal tadi dengan kita nak belajar, cikgu? Okay, sebenarnya hari ini saya akan terangkan berkaitan apa itu integriti. Kemudian kita tengok apa kepentingan integriti. Seterusnya kita tahu apa implikasi apabila kita melanggar integriti. Jadi akhirnya kita akan tahulah apa amalan-amalan yang kita boleh lakukan dalam kehidupan harian kita berkaitan dengan integriti dalam organisasi. Baik, jadi dengan itu kita mulakan kelas kita bersama dengan Cikgu Jilawati. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih hos semua yang paling bergaya hari ini. Alhamdulillah. Ini adalah tajuk kita hari ini, integriti pemacu kecemerlangan organisasi, unit yang ke-5. Okey, sebelum saya pergi lebih lanjut, kita tengok dulu apa objektifnya, iaitu di akhir pembelajaran nanti, murid dapat menghuraikan dua kepentingan amalan integriti dalam organisasi. Dan yang kedua, menjelaskan dua implikasi sekiranya amalan integrasi dalam organisasi tidak diamalkan. Okey. Yang ketiga, murid akan dapat menunjukkan perasaan apabila mengamalkan integriti dalam organisasi. Dan yang akhir sekali, kita akan jalankan satu aktiviti di mana murid akan mengamalkan integriti organisasi dalam kehidupan harian. Alright. Okey, kita teruskan boleh Akmal? Silakan Cikgu. Okey, Akmal tengok di sini adalah saya sediakan satu gambar. Okey. Ini ada satu situasi. Okey. Yang mana situasinya? Iaitu A. Nampak ya? Bahagian A itu, ini adalah kaunter perkhidmatan. Okey, untuk A itu ialah seorang warga tua. Betul tak? Betul. Warga tua mendapatkan perkhidmatan dan kalau kita tengok kat situ, pegawai perkhidmat pelanggan tu dia menunjukkan reaksi muka yang baik terhadap warga tua tersebut. Betul. Okay, kalau kita tengok situasi B, Akmal.
Kau tengok situasi di Akmal, warga tua yang dah menunggu seperti lama, sangat menunggu dalam keadaan berdiri. Okey. Betul kan? So, Betul. dalam keadaan berdiri, mungkin dia tak sihat, dia tak larat menunggu lebih lama dalam keadaan berdiri. Jadi saya nak tanyalah dengan anak murid kesayangan saya. Alright. Okey, saya dah terangkan situasi yang murid nampak dalam gambar tersebut. Kita nak tanya, pernahkah anda berhadapan dengan layanan yang kurang mesra semasa berurusan di sebuah organisasi? Jadi apa perasaan anda? Okey. Kita nak tanya siapa tu, cikgu? Siapa yang anda rasa sudi untuk berkongsi pengalaman mereka? Okey. Siapa nak cuba? Kalau siapa nak jawab boleh angkat tangan. Tivia. Silakan. Pengalaman saya pengalaman positif. So sentiasa saya pergi beli makanan dekat koperasi sekolah. Masa saya pergi beli, kakak yang akan bagi makanan tu dia sentiasa senyum, dan kalau saya tanya makanan tu berapa harga, dia boleh jawab semua soalan, bukan muka dia macam tak nak jawab macam tu. So saya suka kakak tu sebab dia layan dengan baik masa saya pergi beli makanan dekat koperasi. Nampak ya, dia dah menunjukkan ini berkaitan dengan situasi A, betul kan? Betul. Ini satu pengalaman. Okey, situasi B. Ada yang nak berkongsi berkaitan dengan situasi B? Okey, silakan Catherine. Catherine. Saya pernah berhadapan dengan situasi B. Okey. Pada satu hari tu, saya di bank. Lepas tu, pekerja yang melayan saya sangat tidak ramah. Contohnya, dia tidak mengukir pun sedikit senyuman kepada saya, dan sehingga dia membuatkan saya tidak berasa selesa. Kita nampak Akmal bila Tivia bercerita tadi, dia happy, dia gembira. Dia dah menunjukkan perasaan gembira. Tapi Catherine, dia dah menunjukkan perasaan yang tak gembira bila dapat layanan yang tidak baik. Ini adalah kita cuba kaitkan yang mana setiap organisasi itu perlu ada integriti terhadap pelanggannya. Okey Akmal. Okey, ada 7 elemen integriti dalam organisasi. Kalau Akmal tengok di sana, Okey. ada kurang satu. Saya ada sediakan 6 elemen sahaja. Adil, disiplin, inovasi, kerja berpasukan, kepantasan dan prihatin. Okey. Apa elemen yang tertinggal ni? Apa dia, cikgu? Ya, sebenarnya satu elemen yang paling penting sebenarnya bertanggungjawab. Sebagai seorang pekerja, mesti ada satu sifat ataupun elemen bertanggungjawab apabila dia bekerja dalam organisasi. Okey, saya akan terangkan maksud integriti dalam organisasi. Akmal nak tahu? Apa dia, cikgu? Daripada tadi kita asyik sebut integriti Yalah, kan? Akmal, betul. Okey, kita tengok apa integriti organisasi. Okey, inilah sebenarnya maksud dia. Okey, integrasi organisasi adalah pematuhan amalan terbaik berdasarkan beberapa perkara. Yang pertama ialah etika kerja, kod etika kerja. Yang kedua ialah piagam pelanggan. Dan yang ketiga ialah sistem dan proses kerja. Baik. Okey, kalau nak tahu apa itu etika kerja, piagam pelanggan dan sistem proses ni, kita tengok dekat sini. Yang pertama iaitu amalan baik. Okey, kita tengok dulu amalan baik yang sepatutnya murid ataupun pekerja itu tahu, iaitu perlu ada accountability yang mana adalah elemen terpenting dalam takbir urus terbaik. Dalam urus terbaik ini iaitu majikan mempunyai WL9 yang baik, sistem pengurusan yang baik. Okey, itu maksud dia. Okey, seterusnya kita ada kod etika kerja. Okay, kau tengok tadi kita mesti berdasarkan kod etika kerja. Apa itu kod etika kerja? Ini adalah satu dokumen rasmi. Ya, murid-murid, ini adalah dokumen rasmi yang menyatakan nilai-nilai utama organisasi yang perlu dipatuhi, pekerja patuhi. Okey. Seterusnya piagam pelanggan. Pernah dengar tak piagam pelanggan? Pernah dengar, cikgu. Ya, sebenarnya piagam pelanggan ni adalah aku janji organisasi tersebut kepada pelanggan dia. Ini adalah biasanya kita akan nampak di dinding-dinding organisasi, betul? Dia akan tertulis kat situ piagam pelanggan. Apa yang sebenarnya dia mahu berikan kepada pelanggan beliau. Okey, kalau memberi perkhidmatan sebagai perkhidmatan yang bagaimana mereka berikan kepada pelanggan. Okey. Dan yang Okey, seterusnya adalah proses kerja. Okey, proses kerja adalah rangkaian tindakan yang perlu diambil secara berturutan yang ditetapkan mengikut peraturan untuk menjalankan
activity. Aktiviti. Okey, ini adalah proses kerja. Mana apabila organisasi mesti ada proses kerja. Okey, daripada permulaan, kalau kita tadi tengok kaunter perkhidmatan, daripada permulaan kita ambil nombor. Betul. Okey, lepas kita ambil nombor, kita akan diberi masa untuk menunggu. Yap. Betul? Biasanya kita akan duduklah dan kita akan berjumpa dengan pegawai khidmat pelanggan untuk mendapatkan servis ataupun perkhidmatan yang diberikan. Betul tak? Yes, betul tu cikgu. Okey, setakat ni ada soalan tak? Semua faham ke apa yang diterangkan oleh cikgu kita? Semua faham cikgu, semua angguk. Okey. Okey, baik cikgu, sebenarnya integrasi atau integriti sebenarnya cikgu? Integriti kan? Integrasi. Dia macam ni, accountability dan integrasi. Dalam suatu organisasi tu, macam mana kita nak menaikkan kita punya ataupun kita nak mewujudkan satu elemen tu kepada organisasi kita. Peningkatan integrasi, meningkatkan kerja baik kita kepada organisasi. Okey, ingat jangan keliru ya antara integrasi dan juga integriti yang baru sahaja diterangkan oleh cikgu kita. Baik, kita nak berhenti rehat. Selepas ini kita akan kembali dalam Menengah Atas.